Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada minggu ini untuk meneruskan sesi pembelajaran kita yang baru. Okey, pada minggu ini kita akan masuk pada tajuk yang baru, iaitu tajuk bulan dan buruj. Tapi pada minggu ini kita akan belajar berkaitan ataupun mengenai bulan sahaja. Okey? Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah murid-murid, kita mulakan pembelajaran dengan melihat objektif pembelajaran kita. Okey, objektif pembelajaran kita pada minggu ini ialah di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menyatakan bulan tidak mengeluarkan cahaya tetapi memantulkan cahaya matahari. Yang kedua, murid-murid akan dapat memerihalkan bulan berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi bumi dari aspek arah dan tempoh dengan menjalankan simulasi. Yang terakhir, murid-murid akan dapat menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan fasa bulan dalam satu edaran lengkap mengikut takwim qamari. Dan yang terakhir, murid-murid akan dapat menjelaskan pemerhatian tentang fasa bulan melalui lakaran, TMK, penulisan ataupun lisan secara kreatif. Jelas murid-murid semua? Baiklah. Kita tengok kriteria kejayaan. Okey. Kriteria kejayaan untuk pembelajaran kita minggu ini. Yang pertama, berjaya mengenal pasti ciri bulan dari aspek arah dan tempoh pergerakan bulan dengan betul. Yang kedua, berjaya membuat pemerhatian dan menjelaskan urutan fasa bulan melalui lakaran dengan betul. Jelas murid? Baiklah. So, kita tengok bulan. Kita mulakan pembelajaran dengan tajuk pada muka surat 199 dan 200. Bulan tu apa? Ya, bulan adalah yang dapat kita perhati pada waktu malam. Waktu malam saja bulan ni ada. Kita nampak bulan ni pada waktu malam sahaja. Okey, dan bulan ni juga dia akan sentiasa berubah bentuk setiap malam. Maksudnya bentuk bulan tu tak sama. Bukan macam matahari. Matahari tiap-tiap hari bila terbit matahari, kita nampak bentuk matahari macam tu lah bentuk dia. Tapi bulan ni dia berubah-ubah. Kenapa? Okey, nanti kita akan belajar, kita akan tengok. Okey, sebagai permulaan kita tengok pada ciri-ciri bulan. Ciri-ciri bulan, okey, bulan berubah bentuk setiap malam. Macam cikgu nyatakan tadi. Okey, bulan berubah bentuk setiap malam. Okey, kemudian bulan juga dikenali sebagai satelit semula jadi. Apa kaitan satelit ni? Tak apa, nanti kita akan tengok. Yang seterusnya berputar pada paksinya. Bulan ni berputar pada paksinya. Sama macam bumi yang kita belajar tajuk pembelajaran yang lepas. Bumi berputar pada paksinya, bulan pun sama berputar pada paksinya. Okey, bulan beredar mengelilingi bumi dan juga pada masa yang sama beredar mengelilingi matahari. Macam mana tu cikgu? Mula-mula mengelilingi bumi, lepas tu mengelilingi matahari.
Bulan tu dia mengelilingi bumi. Okey, dia pusing bumi. Pada masa yang sama, bumi tu bergerak mengelilingi matahari. So masa yang sama mengelilingi bumi tu, bulan pun akan mengelilingi matahari juga, mengikut pada kedudukan bumi. Jelas Baik. Bulan yang bercahaya malam-malam yang kita nampak tu asal daripada mana? Sedangkan tadi ciri yang cikgu sebut tadi memantulkan cahaya. Kita tengok, cuba kamu tengok dalam buku teks, dalam gambar rajah yang macam cikgu tunjukkan dalam slide cikgu ni. Okey, terang bulan pada malam tu sebenarnya cahaya asal daripada mana? Okey. Kalau tengok pada gambar rajah tu, bulan dia tidak mengeluarkan cahaya sendiri macam matahari. Matahari dia mengeluarkan cahaya sebab matahari tu memang panas. Bulan dia tak mengeluarkan cahaya. Bulan dia tak mengeluarkan cahaya. Tetapi bulan memantulkan cahaya daripada matahari. So, bulan ni konsep dia sama macam cermin. Cermin kan dia pantulkan cahaya. So, bulan ni sifat dia sama macam cermin. Dia tidak mengeluarkan cahaya, tetapi dia memantulkan cahaya daripada matahari. Cuba tengok gambar yang sebelah kanan dalam slide cikgu. So, bulan yang kita nampak malam-malam tu kan, ada bulan purnama, maksudnya bulan bulat, ada bulan sabit yang kita duk nampak malam-malam tu kan, dia sentiasa berubah. So dia berubah bentuk, bulan ni berubah bentuk pada setiap malam yang kita nampak tu adalah disebabkan bulan ni memantulkan cahaya daripada sinar cahaya matahari. Bulan tu dia tak keluarkan cahaya dia sendiri. Sebab tu waktu siang kita tak nampak bulan. Sebab kalau bulan tu dia mengeluarkan cahaya dia sendiri sama macam matahari, so kita akan nampak bulan tu ada di situ. Jelas semua? Okey. Faham dah? Okey. Tapi matahari cikgu, waktu malam dia tak ada. Okey, matahari waktu malam kita tak nampak dia sebab dia berada di balik belakang. Contoh, waktu siang kita nampak cerah pada bahagian kita ni. Okey. Sebab kita nampak matahari, sebab matahari tu ada. Tapi bila malam, disebabkan bumi ni berputar pada paksinya, maksudnya bahagian kita ni, Malaysia ni, pada waktu malam, kita membelakangi matahari. Matahari duduk belakang bumi belah lain pula. Sebab tu waktu malam, baru kita nampak bulan. So, bulan tu dia pantulkan cahaya yang daripada matahari. Macam dalam slide sebelah kanan yang cikgu, gambar yang sebelah kanan dalam slide cikgu ni. Okey, jelas murid-murid semua? Baik. Okey, sekarang kita tengok pergerakan bulan. Pergerakan bulan, pergerakan bulan sama macam bumi. Ada dua jenis pergerakan, iaitu berputar pada paksi dan beredar mengelilingi bumi. Okey. So, pertama, bulan berputar pada paksinya. Sama macam bumi lah. Maksudnya, bulan tu dia berputar. Dia berputar sendiri. Okey. Lepas tu, arah putaran bulan pada paksinya adalah daripada barat ke timur. Ataupun lawan arah pusingan jam. Sama sebiji macam bumi. Okey, kemudian pada masa yang sama juga. Maksudnya bulan tu dia berputar pada paksinya. Okey, lepas tu pada masa yang sama, bulan beredar mengelilingi bumi pula. Okey. So
peredaran mengelilingi bumi ni juga, peredaran bulan mengelilingi bumi ni juga adalah dari arah barat ke timur ataupun lawan arah pusingan jam. Okey. Kalau tengok pada gambar raja sebelah kanan dalam slide cikgu ni, itulah peredaran bulan mengelilingi bumi. Mengikut orbit. Okey. Jelas nah? So bulan dia bergerak dua jenis. Satu, putaran pada paksinya. Yang kedua, beredar mengelilingi bumi. Okey, sekarang cuba tengok buku teks muka surat 201. Untuk jelas lagi penjelasan cikgu tadi tu, okey, tengok buku teks muka surat 201. Okey, bulan berputar pada paksinya. Pada masa yang sama juga bulan mengelilingi bumi. Okey, persoalannya di sini. Kenapa bulan kelihatan seperti tidak berputar? Kenapa bulan tu kita tengok macam tak berputar saja? Kita nampak bila kita tengok bulan pada waktu malam. Okey, kalau kamu ada teropong lah, kan? Teleskop untuk nak tengok bulan, nak tengok bintang tu, kalau kamu tengok setiap malam, so kita akan nampak permukaan yang sama saja. Contoh kita di Malaysia ni, bila kita guna teleskop, kita tengok bulan, pada waktu malam kita tengok permukaan yang sama setiap malam. Okey. So, sebab tu kita nampak bulan macam tak berputar je. Cikgu cakap bulan berputar pada paksinya tadi. Tapi setiap malam bila tengok macam sama aja permukaan yang kita ada tengok. Kenapa? Okey, cuba ingat balik tajuk yang lepas. Okey. Bumi berputar pada paksinya, betul? Okey. So disebabkan putaran bumi pada paksinya berlaku kejadian siang dan malam selama 24 jam. Apa kaitannya bumi dengan bulan? Okey. Cikgu nak habaq di sini. Bumi berputar pada paksinya. Kita rasa ke tak? Kita tak rasa. Tapi disebabkan bumi berputar pada paksinya, tajuk yang lepas, berlakulah kejadian siang dan malam. Okey. Sekarang kita akan masuk pada bulan. Kenapa bulan setiap malam bila kita tengok tetap pada permukaan yang sama? Permukaan bulan yang menghadap ke arah kita adalah bahagian yang sama. Kenapa tak berubah? Jom kita tengok. Okey. Kerana tempoh pergerakan bulan tu. Okey. Tengok tempoh pergerakan bulan. So, kenapa bulan kita tengok seperti tak berputar setiap malam? Kalau kita ada teleskop, kita teropong bulan tu, kita tengok permukaan yang sama saja yang menghadap kita di Malaysia. Kerana tempoh pergerakan bulan. Oleh kerana tempoh pergerakan bulan berputar pada paksinya sama dengan tempoh bulan mengelilingi bumi. Maka itu yang menyebabkan bulan kelihatan seolah-olah tidak berputar. So, dari mana tempat kita tengok? Contoh kita di Malaysia ni. Bila kita tengok bulan, okey. Bulan tu berputar, tempoh dia berputar pada paksinya dan mengelilingi bumi adalah tempoh masa yang sama, mengambil masa 27 setengah hari. Sebab tu setiap malam kalau kita teropong, kita tengok bulan, kita menghadap pada permukaan bulan yang sama sahaja. Okey.
Sebab permukaan tu yang menghadap bumi dan dia berputar, tempoh putaran dia tu dengan tempoh peredaran mengelilingi bumi tu sama. So dia jadi lagu tu. Jelas tak? Okay, sebabkan tempoh putaran bulan pada paksinya dengan tempoh putaran bulan mengelilingi bumi ni sama, ambil masa 27, 1/2 hari, maka itu menyebabkan di mana kita tengok bulan, kita berasa macam permukaan yang sama sahaja yang menghadap kita. Bukan sebab bulan tak berputar. Okay. Itulah kebesaran Allah. Kuasa Allah buat macam tu. Dia ada penjelasan di sebalik kejadian-kejadian alam tu. Tu besarnya. Subhanallah. Besarnya kekuasaan Allah. Faham murid-murid? Okay. Bagus. Okay. Sekarang kita akan beralih kepada fasa bulan. Okay, fasa bulan ni apa? Boleh tengok dalam slide cikgu ni. Okay. Semasa bulan beredar mengelilingi bumi, kita melihat bahagian-bahagian yang berbeza pada bulan disinari oleh cahaya matahari. Okay, murid-murid semua. Peredaran bulan ini menyebabkan bentuk bulan yang kita nampak, okay, kelihatan seperti berubah-ubah. Macam dalam gambar yang cikgu tunjuk dalam slide cikgu ni. So, kadang-kadang kita nampak bulan purnama penuh bulat elok cantik. Kadang-kadang kita nampak separah, dia jadi separuh. Macam kena potong. Kemudian dia jadi bentuk sabit. Macam bulan sabit. Bentuk bulan yang sabit tu. Kan? So, bentuk-bentuk bulan yang berbeza yang kita nampak ni setiap malam yang berubah-ubah tu, kita panggil dia fasa bulan. Ni yang cikgu cakap tu. Kita belajar tentang fasa bulan. Okay. So, fasa bulan ni adalah bentuk bulan yang berbeza kelihatan di langit pada waktu malam. So, cikgu macam mana bentuk ataupun fasa bulan ni berubah? Macam mana? Okay, jom kita tengok. Yang pertama, kita tengok fasa-fasa bulan. Tu. Okay. So, kalau kamu tengok buku teks muka surat 204 dengan 205, okay, tak sama dengan gambar yang cikgu tunjuk ni. Yang pertama, cikgu nak kamu kenal pasti kedudukan matahari dulu. Okay, kalau dalam gambar rajah dalam slide cikgu, kedudukan matahari adalah sebelah kanan. Okay. So, bila kita tengok fasa bulan ni, kita tengok daripada kanan ke kiri. Tetapi, kalau kamu buka, tengok dalam buku teks, muka surat 204 dan 205 tu, matahari dalam buku teks ada sebelah mana? Ya, ada sebelah kiri. So, bila ada sebelah kiri, kita tengok daripada kiri ke kanan. Kenapa tadi pada kanan ke kiri? Kalau matahari sebelah kiri ke kanan. Sebab awal tadi cikgu cakap apa? Peredaran bulan mengelilingi bumi adalah daripada barat ke timur. Ataupun lawan arah pusingan jam. Okay. Satu tu cikgu nak kamu bagi clear dulu. Okay. So, kalau kamu nak tengok slide cikgu ni, boleh tengok. Kalau kamu nak tengok gambar rajah di dalam buku teks, kamu tengok pada kedudukan matahari. Okay. So, yang pertama bulan baru ataupun anak bulan lah. Betul-betul dia sebaris dengan matahari dengan bumi. Sebaris. Yang betul-betul menghadap matahari tu. Di antara matahari dan bumi. Kita mula di situ. Okay. Bahagian bulan yang menghadap bumi adalah gelap. Okay, kalau kamu tengok bulan dia sebaris dengan bumi dengan matahari tu, so bahagian bulan yang menghadap pada bumi, okay, dia gelap. Sebab apa?
Sebab matahari di belakang bulan. Nampak? So dia jadi gelap sebab matahari ada di belakang bulan. So kita nak, kalau dari bumi kita tak nampak bulan. Sebab bahagian yang cerah bulan tu menghadap pada matahari. So anak bulan ni ataupun bulan baru ni biasa bila kalau kita tengok masuk pada bulan yang barulah. Kalau kita tengok dalam kalender kan. Okey. Yang kedua bulan sabit baru. Okey, kalau dalam gambar cikgu depan ni tengok nombor 2 atas. Sebab dia akan bergerak daripada kanan ke kiri. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, daripada bulan yang pertama tadi yang berada di antara matahari dan bumi, so kamu kena tengok yang nombor 2 bulan sabit yang di bahagian bawah. Okey. So bulan sabit baru. Yang nombor 2 ni baru. Sebahagian kecil bulan yang disinari cahaya matahari menghadap bumi. Maksudnya bahagian bulan sabit. Bulan sabit yang kita nampak. So bahagian bulan sabit yang kita nampak daripada bumi itu adalah bahagian yang menghadap bumi. So bulan tu memantulkan cahaya daripada matahari kepada bumi. Bahagian bulan sabit tu lah yang bahagian yang menghadap bumi. Okey. Jelas. Seterusnya bulan separa. Separa ni maksudnya dia setengah. Bulan kan dia bulat. So separa maksudnya separuh, setengah. Setengah baru. Okey, sebab dia baru, bulan baru bulan yang baru masuk. Kita panggil separa, bulan separa baru. Bulan ni kita nampak separuh sebab apa? Separuh bahagian bulan yang mendapat cahaya matahari, yang bahagian separuh tu yang memantulkan cahaya matahari ke arah bumi. Bahagian separuh itulah yang menghadap bumi. Sebab tu kita nampak bulan tu jadi separuh. Maksudnya separuh saja yang menghadap matahari dan yang memantulkan cahaya matahari yang menghadap ke bumi. Jelas? Okey. Yang keempat, bulan hampir purnama. Dia 3/4. 3 suku orang panggil. Orang kampung panggil 3 suku. Okey. So bulan hampir purnama ni adalah 3 suku bahagian bulan yang disinari matahari. Bahagian tu yang menghadap ke bumi. Sebab tu kita nampak 3/4 daripada bulan tu bercahaya. Okey. Yang kelima, kedudukan bulan yang paling hujung. Matahari, bumi, baru bulan. Okey, yang kelima ni bulan purnama ataupun penuh. Okey. Keseluruhan bahagian bulan yang menghadap bumi yang disinari cahaya matahari. Maksudnya bila bulan purnama, bulan penuh bulat cantik tu, maksudnya keseluruhan bulan yang menghadap bumi yang menerima cahaya matahari. Sebab tu di bumi kita nampak bulan tu bulat penuh. Bahagian yang menghadap bumi tu semua tu dapat cahaya matahari. Lepas tu bulan selepas purnama, okey, dia patah balik. Dia patah balik. Dia jadi 3 suku balik. Sebab pergerakan bulan tu dah. Dia nak menjauhi pula. So sama juga macam tadi, 3 suku bahagian bulan yang disinari cahaya matahari menghadap ke arah bumi. So kita nampak 3 suku bulan lah. Okey. Kemudian bulan separa akhir ataupun tua. Maksudnya dah nak habis bulan dah. Bulan tu dah nak habis dah pusingan dia tu. So bahagian separuh bahagian bulan yang disinari cahaya matahari menghadap ke arah bumi. Okey.
Dan yang terakhir, bulan sabit lama, bulan sabit tua. Sebab dah habis dah bulan tu. Putaran peredaran bulan mengelilingi bumi nak habis dah. Okay, so bulan sabit akhir ni maksudnya bahagian kecil bulan yang disinari cahaya matahari menghadap ke bumi. So bahagian yang bentuk sabit tu lah, macam sebut awal tadi, bahagian yang menghadap ke bumi, kita nampak yang tu sahaja. Okay. Sekarang kita tengok tempoh masa fasa bulan. Okay. So tempoh bulan beredar mengelilingi bumi mengambil masa 1 bulan. Sekarang kita akan tengok tempoh masa bagi setiap fasa bulan. Fasa bulan yang pertama, anak bulan. Kedudukan bulan di antara matahari dan bumi. Okay, ini adalah pada 1 hingga 2 hari bulan setiap bulan. Okay, anak bulan ni kita nampak pada 1 ataupun 2 hari bulan pada setiap bulan. Kemudian kita tengok bulan sabit baru. Bulan sabit muda. Okay, bahagian kanan bulan kelihatan terang. So bulan sabit yang muda ni, kita nampak bulan sabit bahagian kanan. Okay, ini berlaku pada hari ke-3 hingga hari ke-6 pada setiap bulan. Jelas? Okay, kemudian bulan separa. Bulan separa yang awal bulan punya. Separuh pada bulatan, sebelah kanan bulan kita nampak di bumi. Okay. Kalau bulan separa ni, belah kanan separuh, iaitu hari ke-7 hingga hari ke-10 pada setiap bulan. Okay. Seterusnya, bulan hampir purnama, dia punya sebelah kanan. Okay. Okay, sebelah kanan kelihatan separuh, lebih daripada separuh, 3 suku lah. Ini berlaku pada hari 11 hingga ke 13 setiap bulan. Seterusnya, bulan purnama, maksudnya bulan yang penuh bulat kita nampak pada waktu malam. Okay. So bahagian bulan yang terang tu, okay, bulan purnama berlaku pada hari ke-14 hingga ke-16 setiap bulan. Maksudnya pertengahan bulan lah. Okay. Seterusnya, bulan selepas purnama. Bahagian kiri bulan kelihatan terang dan akan semakin mengecil. So, bulan selepas purnama ni berlaku pada hari ke-17 hingga ke-20. Okay. Bulan separa akhir ataupun bulan separa tua. Okay, dia berlaku tadi sebelah kanan separa yang awal tu, yang ni sebelah kiri lah pula. Yang kelihatan dari bumi. So, bulan separa akhir ni berlaku pada hari 21 hingga ke-25 setiap bulan. Okay. Yang terakhir, bulan sabit tua ataupun bulan sabit lama. Kalau tadi sebelah kanan, yang ini sebelah kiri. Sabit dia tu sebelah kiri pula. Okay. So, ini berlaku pada hari 26 hingga ke 29 setiap bulan. Lepas tu dia jadi anak bulan. Dia jadi anak bulan balik. Maksudnya masuk bulan yang baru pula. Okay, so tempoh pergerakan ni yang kita tengok, tempoh masa fasa bulan ni kan, berapa hari bulan, sekian hari bulan, sekian bulan ni. Okay, ini kita panggil kalender kamari ataupun kalender yang kita umat Islam guna. Okay. Satu cikgu nak cakap ni. Okay, satu cikgu nak cakap. Kalau kamu tengok gambar, guna gambar dalam buku teks kamu, so bahagian bulan tu kamu terbalikkan. Kalau ni sebab ini matahari ada sebelah kanan, tapi gambar dalam buku teks kamu matahari sebelah kiri. So kamu terbalikkan sahaja.
Contoh bulan sabit yang baru, kalau yang di dalam slide cikgu ni, dia bahagian kanan. Sabit dia yang baru tu, sabit yang atas tu, baru tu, dia bahagian kanan. Tapi kalau matahari sebelah kiri, sabit dia akan sebelah kiri lah dulu. So, bila mai sabit yang tua, dia akan jadi sebelah kanan. Dia akan terbalik. Okay. Okay, sekarang kita sambung yang tadi tu ni. Tempoh fasa bulan tadi, kita masuk pada takwim. Takwim ni apa? Takwim ni kita boleh ambil kira sebagai kalender lah. Kalender yang kita duk tengok tu tiap-tiap bulan. Ni kalender ni. Okay. So, takwim ni nak mudah faham adalah kalender. Okay. So, yang kita akan belajar seperti yang ada dalam buku teks kamu, kita nak belajar berkenaan dengan takwim qamari. Takwim qamari ni, kalau tengok dalam buku teks, muka surat 206. Okay. Takwim qamari ni adalah takwim ataupun kalender bagi kita semua umat Islam. Sebab tu, kalau kamu tengok kalender hijrah, kalau kamu tengok kalender hijrah, bulan Islam, bulan-bulan Islam dalam kalender hijrah tu, dia lebih cepat berbanding dengan kalender biasa yang kita duk tengok selalu tu. Sebab tu, kalau kamu kira umur kamu dalam mengikut kalender hijrah adalah lebih tua berbanding dengan umur kamu yang kamu duk sambut tiap-tiap tahun tu. Okay. So, kalau tengok dalam kalender qamari ni, macam yang penerangan tadi lah, dia satu bulan makan masa 28, 29 ataupun 30 hari sahaja. Tapi takwim yang kita duk belajar di sekolah kan, kalender yang kita duk belajar di sekolah, satu bulan ada 30, 31. Betul tak? Dia lebih. Sebab yang ni yang paling betul sebenarnya. Dalam kalender, tempoh satu bulan tu kena ikut pada tempoh bulan beredar mengelilingi bumi. So, macam mana cikgu kalender yang kita duk guna selalu tu 30, 31 hari, apa tu? Yang tu cikgu tak tahu. Kenapa kita belajar guna yang tu, kita tak tahu. Itu cikgu tak tahu. Macam mana orang boleh kira dan buat kalender macam tu? Wallahualam. Tapi orang Islam kalau pakai kalender hijrah, takwim qamari ni paling tepat, paling betul. Itu sahaja. Okay? Alright. So, itu sahaja sesi pembelajaran kita untuk minggu ni. Cikgu harap kamu dapat bagi perhatian untuk setiap penerangan yang cikgu buat dalam video pembelajaran ni. Sebab dia kompleks sikit, dia pening-pening sikit. Okay. So, kita tengok tugasan untuk minggu ni. Tugasan yang pertama, cikgu nak macam biasa, lepas kita dah masuk tajuk yang baru, okay, buat nota ringkas tajuk pembelajaran kita ni dalam bentuk peta minda ataupun peta iting. Perkara yang perlu ada dalam nota kamu adalah seperti berikut. Kamu perlu ada berkenaan dengan cahaya bulan. Penerangan berkenaan dengan cahaya bulan. Maksudnya bulan dia tak mengeluarkan cahaya, dia memantulkan cahaya daripada matahari. Dan sifat dia lah sebagai satelit semula jadi. Yang kedua, pergerakan bulan. Pergerakan bulan dia ada dua tadi cikgu sebutkan. Satu putaran, satu lagi peredaran. Putaran pada paksinya dan peredaran mengelilingi bumi. Yang ketiga, perlu ada dalam nota kamu ni adalah fasa-fasa bulan. Fasa-fasa bulan. Maksudnya bahagian fasa bulan ni kamu bahagi kepada 8 tadi. Dia ada 8 tadi bulan. Anak bulan, bulan sabit, bulan separa, hampir purnama, bulan purnama, bulan selepas purnama, bulan separa akhir bulan tu, dan bulan sabit. Ada 8 tu.
kamu senaraikan dalam bahagian nota. Tak perlu lukis ni nota ni kita tak perlu lukis lagi. Dan takwim qamari. Okey, takwim qamari ni macam tadi yang kamu tengok gambar aja. Muka surat berapa tadi kita tengok 206. Takwim qamari tu kamu buat yang macam kalender yang panjang tu dalam muka surat 206 buku teks kamu. Okey. So untuk nota ni gunakan buku sains 1. Bila dah siap kamu ambil gambar. Okey, dan hantar gambar nota yang dah siap ni kepada cikgu. Okey, tu tugasan yang pertama. Tugasan yang kedua, lukis semula gambar rajah fasa-fasa bulan. Yang ni baru kena lukis. Okey. So rujuk buku teks muka surat 204 hingga 205. Okey, yang ni kamu kena lukis. Arahan cikgu jelas. Lukis semula gambar rajah fasa-fasa bulan. Maksudnya kamu kena lukis. Cikgu nak tampai, nak lekat tak boleh. Nak photostat, nak gunting, nak lekat tak boleh. Kamu kena lukis. Okey. Lukis gambar berserta penerangan dalam gambar rajah tersebut. Macam tadilah. Kalau kamu tengok muka surat 204 dan 205. Setiap fasa bulan tu dia ada penerangan dia. So bila kamu lukis. Tulis sekali penerangan-penerangan setiap bahagian fasa bulan tu sekali. Okey. So untuk tugasan 2 ni guna buku sains 1 juga. Okey, yang ni kamu guna satu muka surat sahaja. Nota tadi kamu guna satu muka surat sahaja. Okey, bila dah siap ambil gambar dan hantar tugasan 2 ni, gambar fasa-fasa bulan yang dah siap ni menggunakan link yang dah cikgu sediakan. Okey, yang tugasan sama pertama tadi pun sama. Hantarkan gambar yang kamu dah siap kerja menggunakan link yang cikgu sediakan dalam arahan WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Jelas update? Baik, kalau ada sebarang masalah, persoalan, tak faham apa, boleh mesej cikgu personal. Okey. So, cikgu rasa itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ni. Okey, cikgu mohon kerjasama daripada semua untuk mengikuti sesi pembelajaran cikgu ni dengan mengisi kehadiran. So, gunakan link, isi kehadiran kamu dulu. Lepas tu, tengok video ni dan hantar tugasan-tugasan yang cikgu bagi. Okey. So, jangan lupa like, share dan subscribe video cikgu ni. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.